السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin, inayah, pertolongan daripada Allah, limpah perkenannya, membolehkan kita untuk datang dengan selamat pada malam ini. Oleh kerana kita berada pada bulan Rabiul Awal yang berhubung dengan kelahiran dan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga di masjid ini membaca berhubung dengan kelebihan Rasulullah dan sirah, riwayat-riwayat hidup tentang apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk kita sempena dengan bulan Zikra Ar-Rasul yang kita berada di dalamnya pada malam ini. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan juga yang menonton secara langsung melalui siaran Pro Media Tajdid dan Suara Sunnah pada malam ini, untuk kita membincangkan satu tajuk, maqasid salawat, yang berhubung dengan tujuan, mengapa kita diperintahkan untuk memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia yang beriman, yang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kepada ibu bapa, melebihi cinta kepada anak, isteri dan seluruh manusia yang wujud di atas muka bumi ini, maka sewajarnya kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja bulan Zikra Ar-Rasul, bukan sahaja khas pada malam atau bulan Rabiul Awal, tetapi keseluruhan hidup kita hendaklah kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nak membaca berhubung dengan maqasid salawat yang dikarang oleh Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis daripada seorang sahabat Ubay bin Ka'ab, yang mana satu hari dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak
yang perlu untuk dia peruntukkan masa berselawat kepada Nabi. Tuan-tuan jangan lupa nama ni, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak masa yang perlu, yang wajar, yang sepatutnya aku peruntukkan, aku berikan untuk berselawat kepada engkau. Sehingga akhirnya di hujung hadis tersebut dia telah memperuntukkan seluruh waktu yang ada untuk berselawat kepada Nabi. Selawat ni tuan-tuan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Dia tidak memerlukan majlis-majlis yang besar. Dia tidak memerlukan himpunan-himpunan mega. Kerana itu tidak pernah wujud pada zaman Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah manusia yang paling cinta dan paling banyak berselawat kepada Nabi. Bagaimana mereka berselawat? Mereka berselawat masing-masing memperbanyakkan salawat, masing-masing baca. Mereka tidak mengadakan majlis-majlis besar-besaran, tidak menghabiskan ribuan bahkan jutaan ringgit untuk menganjurkan majlis-majlis yang di dalamnya lebih berbentuk, tidak memfokuskan kepada tujuan asalnya, iaitu untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang nak buat apa-apa dia tunggu majlis. Nak selawat dia tunggu majlis. Nak berdoa dia tunggu majlis. Dia nak kena ada majlis. Dia nak salat hajat dia kena tunggu majlis salat hajat. Dia nak baca doa dia kena tunggu majlis berdoa. Dia nak berselawat dia kena tunggu majlis. Sedangkan kesemua amalan-amalan itu boleh dilakukan pada bila-bila masa dan pada mana-mana tempat yang dia berkesempatan untuk selawat padanya. Selawat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling mudah, paling ringkas. Tak perlu nak bergendang, tak perlu nak bernasyid, tak perlu nak bergencak, tak perlu nak berlagu, tak perlu nak berentak, tak perlu nak selawat. Duduk seorang-seorang, duduk bawa kereta, duduk dalam rumah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pun sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar mulut dan lidah kita basah dengan zikir, dengan salawat, tanda kita mengingati dan berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab, qala Ubay, qult ya Rasulullah, inni akthiru salah alayka fakam aj'alu laka min salati. Kata Ubay bin Ka'ab, qultu, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab ni dia tanya, dia bagi tahu dekat Nabi satu benda. Dia kata inni akthiru as-salah alaika, sesungguhnya aku ini ingin nak membanyakkan, aku teringin nak memperbanyakkan salawat kepada engkau. Inni akthiru as-salah alaika. Ubay kata aku ni nak salawat banyak kepada engkau ya Rasulullah, nak memperbanyakkan bacaan selawat kepada engkau, nak berselawat kepada engkau. Dia tanya, fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak yang sepatutnya aku peruntukkan masa untuk aku selawat kepada engkau. Dia kata aku nak selawat bagi banyak ni. Banyak mana Rasulullah nak suruh aku selawat? Lebih kurang bahasa dia macam tu. Dia pergi tanya dekat Nabi, dia kata dia nak baca selawat banyak, nak berselawat banyak. Banyak mana? Nabi SAW jawab, faqala, Nabi kata, ma syi'ta, banyak mana yang hang rasa hang nak, hang buatlah.
Ma syi'ta artinya berapa banyak yang kau nak, silakan. Nabi tak bagi tahu berapa banyak. Salawat ni umum. Berapa kali kita nak selawat, banyak mana kita nak selawat, bila kita nak selawat, mutlak. Kita boleh buat mengikut kemampuan masing-masing. Nabi kata ma syi'ta, ikut engkau lah. Nabi tak bagi tahu satu angka, satu bilangan, satu peruntukan yang khas. Cuma Nabi kata ma syi'ta. Qultu, lalu kata Ubay, ar-rubu'a, ar-rubu' kalau macam tu 1/4 daripada masa aku berdoa berzikir tu aku khaskan untuk selawat. Ar-rubu', ar-rubu' artinya 1/4. Maknanya kalau dalam sejam 1/4 daripada sejam, daripada 60 minit tu, yang 3/4 lagi doa, berzikir, istighfar. Tapi 1/4 khas aku peruntukkan masa tu untuk selawat. Maksudnya kalau sejam 1/4 berapa? 60 minit. Tuan-tuan divide dengan 4. Dapat berapa? 15. Artinya 15 minit selawat, 45 minit lagi zikir, doa, istighfar, tahlil, takbir, tasbih. Dia tanya Nabi, boleh tak ar-rubu'? 1/4 okey tak? 3/4 lagi baca hak lain. Nabi kata ma syi'ta, ikut hang lah, boleh ya? Tapi Nabi bagi tahu hujung tu, fa in zitta fa huwa khairul laka. Nabi kata ma syi'ta. Bila dia kata ar-rubu'a, 1/4 boleh atau tidak? Nabi kata ma syi'ta, ikutlah. Fa in zitta fa huwa khairul laka. Tapi kalau engkau tambah lebih daripada itu, lagi baik. Mula-mula dia dengar okey. Lepas tu Nabi kata fa in zitta fa huwa khairul laka. Kalau kau tambah Ubay, kalau kau lebihkan daripada 1/4 itu lebih baik. Sahabat ni dia tak boleh dengar benda yang lebih baik, dia akan buat yang lebih baik tu. Semangat sahabat ni. Kalau kita tak apalah, padanlah, cukup lah kan, tambah-tambah buat apa kan, hak duk ada ni pun padan lah kan. Tapi Nabi kata fa in zi'ta fa huwa khairul lak. Kalau kau tambah lagi bagus. Maka kata Ubay bin Ka'ab, dia kata apa? Qult an-nusf. Okeylah kalau macam tu dia tambah, dia jadikan 1/2 an-nisf. 1/2 maknanya kalau tadi 15 minit dia tambah bagi jadi 30 minit. Maknanya kalau sejam 30 minit salawat, sebahagian lagi 30 minit, separuh lagi dia gunakan untuk doa, zikir dan istighfar. Dia kuih banyak dah. Maknanya dia mula dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis setengah jam, 1/2 daripada sejam tu, contohlah. Yang sebahagian lagi dia zikir, astagfirullah, astagfirullah. Dia tanya Nabi, okey tak? Boleh tak Rasulullah? Maka Nabi SAW kata ma syi'ta, boleh saja. Kalau 1/4 tadi pun dah okey, 1/2 ni lagi bagus, lagi okey. Tapi Nabi sebut lagi fa in zi'ta fa huwa khairul lak. Tapi kalau engkau tambah lebih daripada 1/2 tu pun bagus. Tadi daripada 1/4 tambah jadi 1/2. Tapi Nabi tak berhenti lagi. Nabi kata masyita, 1/4 boleh, tambah lagi bagus. Dah tambah jadi 1/2 pun bagus, tambah lagi bagus. Maka dia kata qultu fathuluthain, fathuluthain. Maka lebih pada 1/2 apa dia? 3/4. Maka 3/4. Qal ma syi'ta. Maknanya 3/4 daripada bahagian tu dia peruntukkan untuk apa dia ni, salawat. 1/4 lagi untuk, kalau 2/3, 1/3 maksudnya 3/4
3/4, 3 bahagian untuk selawat, 1 bahagian lagi untuk zikir dan istighfar. Nabi kata, masyita, ikutlah kalau engkau nak, fa in zi'ta khairul laka, tapi kalau lebih daripada itu lagi baik. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka salati, aku jadikan untuk salawat kepada engkau ini keseluruh kullaha, semuanya untuk selawat. Akhirnya Ubay kata apa? Daripada 1/2, daripada 1/4 jadi 1/2, 3/4, semua aku selawat. Kalau sejam tu aku selawat, kalau sehari tu aku selawat. Keseluruhan waktu yang aku ada ini aku jadikan untuk aku berselawat kepada engkau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iktafa hammaka wa yughfar laka dhanbak, maka jika benar engkau menyatakan yang demikian, maka 2 perkara yang Allah Taala akan bagi. Yang pertama apa dia? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla, idza iktafa hammaka, Allah Ta'ala akan menghilangkan duka cita yang ada pada engkau. Wa yughfaru laka dhanbuka, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa engkau. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, ada 2 kelebihan orang yang banyak berselawat. Yang pertama, Allah mengangkat dan menghilangkan duka cita, kerisauan, susah hati yang melanda hidup dia. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi, orang yang memperbanyakkan mengingati Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dalam keseluruhan waktu yang dia ada, Allah angkat, Allah hilangkan segala duka cita, kesedihan, kegelisahan yang meratapi atau mengenai diri dia. Wa yughfaru laka dhanbuka, dan yang kedua, Allah menghilangkan dosa-dosa yang dia lakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa benda yang saya nak sebut supaya kita semua jelas berkaitan dengan selawat. Yang pertama, di kalangan ulama menyebut bahawa, mereka sebut, dia berkata, antaranya Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, yang kitab dia kita baca Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, dia kata apa? Dia kata orang yang berselawat kepada Nabi ni, kita nak kena bagi jelas. Orang yang selawat kepada Nabi, dia kena faham bahawa bukan Nabi untung daripada selawat tu. Nabi tidak mengharapkan keuntungan daripada selawat tu. Dan kebaikan selawat itu bukan balik kepada Nabi. Sebahagian orang dia silap faham. Dia rasa bila dia selawat, Nabi untung atas selawat tu. Nabi memerlukan selawat tu, tak. Kenapa tuan-tuan selawat? Nombor 1, kenapa tuan-tuan selawat? Ni kita kena bagi je lah. Dia kata aku nak selawat, aku nak tolong Nabi. Tak betul. Nabi tak memerlukan pertolongan kita. Nabi tak berhajat kepada pertolongan kita. Sebahagian orang dia bila dia selawat, dia rasa dia tolong Nabi. Sebahagian orang bila dia selawat, dia rasa dia minta dekat Nabi. Lagi teruk. Selawat yang pertama kerana kita menunaikan suruhan dan perintah daripada Allah. Kalau orang tanya, pasal apa hang selawat? Kerana Tuhan suruh. Kita selawat ni kerana dia suruhan Allah, perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah suruh kita selawat, pasal tu kita selawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, mereka itu berselawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan kamu untuk berselawat kepada Nabi. Jadi kita selawat ni pasal Allah suruh. Jadi bila kita nak tunaikan selawat ni, kita nak lakukan selawat ni, kita kena ikut cara yang Tuhan suruh. Cara yang Tuhan suruh. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi, nak mengingatkan diri saya. Apa sahaja kelebihan selawat ni, dia balik kepada diri kita. Dia bukan balik kepada Nabi. Sebab itu kata para ulama, selawat kepada Nabi ialah kita mematuhi perintah Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menunaikan apa yang Allah suruh, dan kebaikan selawat itu balik kepada diri kita yang membacanya, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi nak memerlukan selawat kepada kita daripada kita? Sedangkan Allah dah selawat dah. Allah selawat dah cukup. Allah kata dia dah selawat dah kat Nabi. Tak cukup lagi ke? Innallaha wa malaikatahu, Allah, malaikat selawat dekat Nabi. Kita tak selawat pun tak apa dah. Pasal apa kita selawat? Kita selawat tu untuk kita. Kebaikan, pasal saya sebut hal ni kerana manusia ni bila dia buat sesuatu, dia tahu dia dapat kebaikan, dia dapat habuan, dia semangat lah. Dia semangat lain. Kan? Dia tahan pi tolong masjid, boleh apa? Atau dia nak pi buat apa-apa, mesti dia tanya, kita nak boleh apa? Dia tahu tu imam panggil kita pi gotong royong hari Sabtu ni. Dia nak menjamu apa? Aku tak tahulah dia nak jamu apa, tapi dia habaq dia suruh bawa makanan sendiri. Saya duk pi. Dia tuan-tuan, satu orang bila dia, pasal tu sebahagian orang tuan-tuan, apabila dia buat satu benda, dia tahu dia tak dapat apa, kan? Satu orang dia kerja, dia kata, "Ustaz, saya kalau rajin lagu mana pun banyak ni ya." Kan? Ada juga orang faham tu, kan? Saya kalau rajin banyak mana pun, banyak ni lah saya dapat. Apa pun saya dapat banyak tu. Tapi kalau tuan-tuan pi tolong buat satu benda, orang janjikan satu habuan, dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan akan mendapat manfaat daripada perbuatan tu, saya ingat barangkali tuan-tuan pulun ketak pala-pala. Dia tahan aku tengok pulun sekarang ingat. Dia kata kalau pasal tu orang menega, kerja orang menega, dia tak sama dengan kerja orang makan gaji. Betul tak? Betul tak? Orang yang bisnes dengan orang yang makan gaji dia tak sama. Bisnes mau duk bangkit buat tak larat, duk buat letih, duk buat, dia kata mewah pun 300 tu kan. Pasal tu token rajin, yang tak rajin ni kuli kan. Dia kerja kedai makan, jual lagu melaku. Token duk tengok, token semua ni pinggan tak angkat ni apa semua. Token duk puluh nak bagi orang masuk. Depa kata, kita buat bisa-bisa dah. RM30 tu lah kita. Kan? Duk buat bisa-bisa, lingkup buang kedai tu. Tengah, ngangor semua. Saya nak sebutnya, semangat itu, apabila kita tahu ada manfaat yang kita dapat di atas tajuk tu. Maka tuan-tuan, pasal apa yang tuan-tuan tak mau selawat? Sedangkan kebaikan selawat itu balik pada diri tuan-tuan. Yang dapat manfaat, yang dapat kelebihan, yang dapat pahala, yang dapat ganjaran tu, bila tuan-tuan kata Allahumma salli ala Muhammad, dia balik kat siapa? Dia balik kat Nabi ke dia balik kat tuan-tuan? Dia balik kat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dapat manfaat. Pasal apa tuan-tuan tak pulun? Saya baru tahu malam ni. Ingatkan boleh kat Nabi, boleh kat saya. Esok saya selawat boleh kat dia. Tu yang saya cerita kat tuan-tuan, ingat satu cerita. Satu orang tukang rumah. Kan? Tukang rumah. Dia duk buat rumah dengan kontraktor ni, banyak rumah dah lah. Lepas tu dia habaq, dia tak mau dah, dia nak berhenti, dia nak pencin. Dia tak larat lah. Kontraktor tu kata, okey lah, hang pun lama dah kerja dengan aku, boleh tak last buat kali yang terakhir hang pesudah buat satu rumah lah dah. Hang buat lah rumah ni lah dah. Lepas tu hang nak berhenti, hang berhenti lah.
Kawan nak berhenti, tuan-tuan, orang nak pencen. Macam mana orang nak pencen? Pergi ke 7. Ha? Dia kata pasal apa hang tidak duk mai pukul 9 tetap mai pukul 7. Dia kata aku nak pencen lah. Orang nak pencen ni dia ambil cuti terus. Dia tak mai, dia kata 40 lah muda-muda. Kan? Macam tu tuan-tuan tengok. Macam dia kata lah cikgu awal-awal muda-muda pegang buku lah apa semua lah kan, semangat, tai cekik leher. Oh, kita pun tahu ni cikgu baru kan. Masuk kelas kira mula pukul 8 duduk terpacak lah depan pintu tu nak masuk mengajar, semangat. Dia panggil hangat. Kan? Dalam main lama-lama dia main tak larat, dia main buat loi kan. Kawan tukang rumah ni pun pendekkan cerita, dia pun buatlah lebih kurang. Pasal apa? Pasal dia kata kalau aku buat teruk-teruk pun, buat elok-elok pun, bukan aku nak boleh apa lah, aku nak berhenti lah. Nak pergi kat dia kan. Aku kan nak dah boleh apa, nak dah abad. Dia pun buat lebih kurang. Buat lebih kurang, bancuh simen lebih kurang, palam lebih kurang, bata pun susun lebih kurang, hak yang kena buh 10 buh 5 ya. Kan? Ketuk kosong dalam tu. Kan? Tiang patut buh 4 buh 3 ya. Dia kata biar pergi reban pun bukan cari aku tak ada kaitan lah. Habis apa semua. Tokek dia kata siap lah. Tokek dia kata ni lah hadiah aku nak bagi kat hang ni. Oleh kerana hang dah kerja lama dengan aku, rumah ni jadi hadiah persaraan hang. Dia tak buat tahap awal, dia kata. Nayalah buat lagu ni. Cuba habang awal-awal kata buat rumah ni untuk saya. Saya pulun buat elok-elok. Pasal nak boleh kat saya. Tapi duk pergi habang lagu tu saya pun buat lebih kurang. Dia kata itulah kalau manusia ikhlas. Keyword dia apa dia? Kata kunci dia ikhlas. Sebab itu orang yang ikhlas tak rugi. Kalau hang ikhlas, hang buat elok-elok, hang buat betul-betul, hang juga untung. Tapi bila tak ikhlas buat kerana, sebab itu tuan-tuan, ni Tuhan dah habaq dah. Selawat tu kebaikannya balik kepada kita. Pulunlah bagi selawat lebih sikit. Kan? Ini yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Dia kata, bukanlah selawat kita kepada Nabi itu merupakan bantuan kita kepada Nabi. Tengok, Izzuddin Abdus Salam, dia yang kata. Dia kata, bukanlah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bantuan kita kepada Nabi, tak. Kerana kita tak layak untuk nak bantu Nabi. Siapa kita nak pergi tolong Nabi? Kita yang harap Nabi tolong kita. Tu pun ada tuan-tuan. Pelik boleh mana saya pun tak tahu. Ajaran pagi-pagi tuan-tuan duk boleh tak? Duk boleh tak? Dia pergi duk reka ajak orang sedekah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Karut mana ni? Marilah kita semua ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah kita beramai-ramai bersedekah Al-Fatihah. Nabi tak memerlukan sedekah Fatihah kita. Tak ada riwayat sahabat buat kerja ni. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah baik perbuatan itu, tak dan boleh ke kita, boleh ke sahabat dulu. Lasabaquna ilaih. Tentulah sahabat akan mendahului kita buat benda tu kalau baik. Sebab itu amalan sedekah Fatihah kepada Nabi ni tak ada dalam hadis. Tak ada dalam riwayat salah, tak ada dalam amalan. Direka-reka perkara ni di hujung-hujung ni. Sedekah, marilah sedekah. Dulu sedekah dekat mak ayah. Marilah kita sama-sama bersedekah Al-Fatihah kepada ibu ayah kita. Marilah kita sedekah pada para masyayikh kita, pada guru-guru kita, pada semualah yang mana ada ni, semua diri kita apa semua. Lah hujung-hujung ni, marilah kita beramai-ramai bersedekah Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bid'ah di dalam agama. Perkara baru yang tak ada dalam nas. Nabi tak suruh kita sedekah Fatihah kat dia. Tak ada. Dan untuk apa kita nak sedekah Fatihah? Pahala Nabi melebihi daripada segala-galanya. Dan Nabi tak memerlukan. Dan Nabi tak suruh. Yang Nabi suruh apa dia? Selawat kepada dia.
Dan kata Izzuddin Abdul Salam, bila kita selawat kat dia, bukan kita tolong dekat dia, bukan kita memberi syafaat dekat dia, dia tak berhajat, tetapi balik kepada kita. Sekali saya sebut pasal apa kita kena selawat, saya akan sebut pasal apa kita kena selawat, tapi bukan kita tolong dia. Kita selawat dekat Nabi banyak-banyak, bagi pahala dia banyak. Siapa abang ni? Tok mana abang? Dia kata kita kena selawat kat Nabi banyak-banyak ni, pasal bila kita selawat banyak-banyak, pahala Nabi pun banyak. Bila pahala Nabi pun banyak, Nabi pun boleh masuk syurga. Tu dia. Seolah-olah Nabi, dia menghina Nabi. Dia telah merendahkan Nabi. Nabi bergantung pahala kepada kita. Nabi mengharapkan pahala daripada kita, sedangkan Nabi itu telah diangkat oleh Allah dan dia tak memerlukan pahala daripada umat dia. Allah suruh kita selawat dekat Nabi ni sebagai tanda kita terima kasih dan kita mengenang jasa besar yang dibawa oleh Nabi, ajak agama mai kat kita. Pasal apa kita selawat? Kerana nak bagi ada hubungan dengan Nabi. Supaya hubungan kita, bila kita teringat, kita akan sebut nama satu orang. Betul tak tuan-tuan? Bila tuan-tuan teringat pada satu orang, tuan-tuan sebut tak? Tuan sebut, dulu ayah saya, dulu ayah saya, dulu ayah saya, dulu cikgu saya, dulu cikgu saya. Kita sebut kerana kita nak tanda ingat, tanda terima kasih. Sebab itu para ulama menyatakan kita berselawat kerana kita nak kenang jasa Nabi, kita berterima kasih kepada Nabi, kita bersyukur di atas kurniaan yang Allah hantar Nabi kepada kita. Maka kita berselawat kepada Nabi dan Nabi tak memerlukan selawat kita. Kita yang untung di atas selawat itu. Kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, dia kata apa lagi? Saya sambung, dia kata, kerana sesungguhnya orang seperti kita tidaklah layak memberi syafaat kepada orang seperti baginda Nabi. Nampak dia kata? Orang seperti kita tak layak memberi bantuan dan syafaat kepada Nabi. Orang seperti Nabi itu tinggi kedudukannya, tiba-tiba dia duk harap kat kita. Tak mungkin. Allah, nampak? Izzuddin Abdul Salam kata, Allah memerintahkan kita untuk membalas budi orang yang telah berlaku baik kepada kita, memberi kurnia kepada kita. Sekiranya kita tidak mampu membalas budinya, kita membalas dengan cara berdoa, yakni berselawat kepada baginda. Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi suruh kita buat baik kepada orang yang buat baik. Siapa-siapa yang buat baik kepada kamu, Nabi suruh kita buat apa? Man suni'a ilaihi ma'rufa. Nabi kata sesiapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, hendaklah dia membalasnya. Itu Nabi ajak orang Islam tu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata siapa-siapa yang orang buat baik kat kita, kita kena pergi balas baik kat dia. Betul tak? Man suni'a ilaihi ma'rufa. Siapa yang orang buat baik kat dia, Nabi kata balas. Kalau tak boleh balas, Nabi kata kalau tak ada benda kamu nak buat baik, tak ada benda kamu nak balas kebaikan orang yang dilakukan kepada kamu, Nabi suruh kita buat apa tuan-tuan? Doa. Dia jamu tuan-tuan makan, tuan-tuan buat apa? Jamu balik dia makan. Dia tolong tuan-tuan hari ni, tuan-tuan tolong balik. Masalahnya tuan-tuan nak tolong balik tak boleh. Nabi bagi alternatif, jalan yang kedua. Siapa-siapa yang buat baik kat kita, mak ayah kita, guru kita, siapa dia lagi? Jiran kita, pemimpin kita ke, siapa ke, bila dia buat baik kat kita, balas. Kalau kamu tak boleh balas, kadang-kadang kita tak boleh balas. Balik pada kuliah, dia kata jom pergi makan ikan bakar, aku nak belanja hang. Kita pun pergi lah, dia pun order ikan apa semua. Kita kata kalau ikut hadis Nabi ni, Nabi suruh aku belanja hang balik lah, balas balik lah. Tapi aku ni kalau nak balas balik lagu hang ni, pakai dak lah. Macam mana tu? Dia kata tak apalah, minggu ni kan, hari ni Abang Jamil tolong rohani. Betul? Sambung Abang Jamil.
Rohani kata apa? Esok-esok rohani tolong Abang Jamil. Tolong apa Abang Jamil? Artinya kita kena balas budi. Tapi kalau kita tak boleh balas, kita tak mampu. Banyak benda orang buat baik kat kita, kita tak boleh balas. Hatta ibu bapa kita yang paling besar. Sebab itu ada riwayat seorang dukung mak dia tawaf di Kaabah. Bukan tolak wheelchair tu, dukung mak dia tawaf kendong. Dia tanya kepada sahabat, dia kata, adakah terbalas budi yang telah aku buat pada mak ayah aku ni? Sahabat kata, sikit pun tak terbalas. Maka banyak orang buat baik kat kita, kita tak boleh balas. Macam mana kita? Fad'u. Maka kata Nabi, doakanlah untuk dia. Maka tuan-tuan, bila orang buat baik kat tuan-tuan, tuan-tuan doa. Tak payah habang dekat dia. Ya Allah, rahmatilah orang yang buat baik kat saya. Banyak orang buat baik kat tuan-tuan. Dan dia pun tak tahu kata tuan-tuan doa. Kan? Dia tolong tuan-tuan, dia permudahkan urusan tuan-tuan. Ada benda-benda tuan-tuan doakan untuk saya. Saya pun doakan untuk tuan-tuan. Orang jamu kita makan, Allahumma at'in man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi kami makan, bagilah minum kepada orang yang bagi kami minum. Tu doa Nabi. Habis dia jamu kita makan, kita kata aku nak jamu hang balik, taklah. Pasal aku memang tak mampu nak jamu hang balik ni, tapi aku doa Allah Taala bagi hang makan dan Allah Taala bagi hang minum pada hari akhirat. Tidak ada makan dan minum melainkan apa yang Allah bagi. Kita doa kat dia. Doa banyak mana ustaz? Dalam hadis itu kata doa sehingga kita rasa kebaikan yang dia buat kepada kita, kita telah balas. Banyak malam tu dia belanja banyak mana? Dia belanja ikan apa? Contoh, dia belanja ikan apa malam tu? Oh, dia belanja ustaz mahal. Ikan apa? Kan? Ikan yang paling mahal ikan apa tuan? Dia adalah kalau ikan jenahak doa seminggu. Kalau gerut 3 hari. Kalau siakap sehari semalam cukuplah. Contoh nak bagi faham. Kadang-kadang ceramah sejam bukannya faham pun bila sebut contoh lagu tu. Macam tu. Dia kata kalau hang nak aku doa lama-lama, ustaz kata hang jamu bagi sakan sikit. Kalau takat hang jamu ikan termenum, aku tak doa. Kadang-kadang tuan-tuan, kita orang baik buat baik kat kita, kita tak tahu nak balas, terhutang budi. Saya sebut hal ini kerana tidak ada manusia yang paling besar jasanya kepada kita lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah kita yang hebat itu pun makan minum ya dia bagi. Cikgu bagi ilmu kat kita. Setiap manusia ni apa buat baik kat kita, tak boleh lawan Nabi sallallahu. Apa Nabi bagi kat kita? Nabi telah memberikan agama. Nabi telah membawa ke syurga. Kita boleh agama ni melalui Nabi. Kita boleh syurga jalan Nabi. Ada orang lain boleh bagi selain daripada Nabi? Tak ada. Sebab itu dalam Al-Quran kata laqad mannallahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nikmat yang paling besar dalam hidup kita ni Nabi. Kalau orang tanya apa nikmat paling besar yang hang ada dalam dunia ni? Kalau orang tanya kita apa nikmat paling besar yang kita dapat ni? Nabi ya. Tuan-tuan bayang kalau Nabi tak mai. Tuan-tuan bayang kalau Nabi tu tak ada, Nabi tu tak dihantar, Nabi tu tak bawa agama, tuan-tuan duk jadi ke mana lah? Boleh bayang? Pasal itu Quran kata laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat kepada orang beriman. Nikmat itu apa? Dengan dia hantar nabi kepada kamu. Sebagai tanda terima kasih kita kepada nabi, kita selawat dekat dia. Bukan tanda kita dia harap kat kita. Kita nak balas budi dia. Tu pun tak padan. Sebab apa? Balik kebaikan tu kepada kita.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi kita perhabis sikit tentang maqasid selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung sikit lagi. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di salawat kepada Nabi ni jelas bukan manfaatnya balik kepada Nabi, tapi balik kepada kita. Terima kasih kita. Dan Allah Azza wa Jal dalam ayat yang selalu kita dengar tentang titah perintah suruhan dia, suruh kita selawat dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yang selalu khatib membacanya untuk kita dengar. Sebahagian tempat dia ada upacara serah tongkat. Dia ada upacara penyerahan tongkat khatib nak baca khutbah. Tongkat ni bukanlah rukun khutbah, bukanlah syarat khutbah, kan? Tongkat ni dahulunya dipegang tu bersebab lah, kan? Innallaha wa malaikatahu. Dia ada macam tu. Lepas tu peganglah Tok Bilal ni tongkat tu buat serah lah. Kan macam tuan-tuan tengok apa upacara perbarisan kawalan kehormat tu. Cuma mungkin ke depan ni Tok Bilal advance sikit, dia buat lambung-lambung. Lagu hak tentera duk buat pup, pup. Jadi tu imam daripada duduk di atas tu sup sambang. Kan? Dia macam tu, dia lagi tak mula upacara tu macam ni ada soh. Jadi tok khatib pun ambil pegang. Dulu Nabi pegang tongkat tu pasal nak tukuh, nak bersandar pada tongkat itu. Tapi kita tengok tongkat-tongkat khatib lah ni bukan dia nak bersandar pada tongkat tu, dia pegang tongkat tu rebah. Udah punya besar nala boh di sini. Kan? Sedangkan itu tidaklah termasuk daripada benda yang bukanlah kita kata haram, dosa besar masuk neraka, taklah. Tapi itu bukanlah satu benda yang diberatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak sebutnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan kalau perhati dalam Al-Quran, seluruh ayat-ayat dalam Quran, apabila Allah suruh, dia mulakan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Apa lagi? Ayat berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan salat, ada dia sebut innallaha wa malaikatahu. Adakah Allah dan para malaikatnya berzakat? Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalat? Allah Ta'ala dan para malaikatnya berpuasa? Tak. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, suruhan, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi bila mari ayat selawat, Allah mula dengan diri dia dulu. Dia mula dengan innallaha, Allah dulu, habis besar. Kita mengaji protokol kan, tuan-tuan mengaji protokol. Siapa nak sebut dulu? Kalau ada agung dengan raja, siapa dulu? Tuan-tuan sebut agung. Tuan-tuan jangan buat pasal orang buang kerja ni. Ada raja, ada menteri besar, ada apa semua. Tuan-tuan jadi pengusi. Oleh kerana tuan-tuan baik dengan Tok Imam, ada raja, ada menteri besar, ada pegawai kerajaan, tuan-tuan baik dengan Tok Imam. Yang amat dihormati Tuan Imam satu, ke bawah duli yang maha mulia tuanku raja pemerintah, yang amat berhormat menteri besar. Saya ingat terpelenting Tok Imam pengusi tu kan. Ada satu masjid Datuk Mufti pi dengan tuanku raja kan. Datuk Mufti pi dengan tuanku raja sembahyang Jumaat di Masjid Lan Repalih ni. Datuk Mufti cerita, raja yang tanya. Mungkin Tok Imam tu gabra, dia berucap, tuanku raja duduk ada depan, Datuk Mufti pun ada. Beta berasa begitu berbesar hatilah dengan keberangkatan tuanku dan juga dia kehormat. Boh beta tu kan. Tuanku raja tanya Datuk Mufti,
Datuk dengar tak tadi tu imam cakap apa? Wah, patik pun dengar, dia kata beta. Nasib baik dia tak kata beta rasa patik. Setengah orang dia baru belajar bahasa Arab kan, dia duk tertukar ana anta kan. Tak apalah, kita tak cakap Arab pun, yang penting kita Muslim elok lah kan. Banyak orang cakap Arab jadi tak tahuan. Oleh kerana dia pakai selendang apa semua, takkan nak cakap hang aku ana anta lah kan. Beli selendang pekan Rabu kan, buh dengan jubah apa semua, kepiah capal terpacak atas kepala. Dia pun ana mai daripada mana? Anta baru sampai ni. Kawan tu pun tengok, oi pening ni kan. Dia kata ana mai daripada mana? Ana tu aku. Dia bersoalan macam ni, aku mai daripada mana? Hang baru sampai datang ni. Kadang-kadang kita bukan terkejut, terkempak lagu tu kita cakap dia. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kan? Dari sudut mestilah kita mulakan dengan yang paling besar, kemudian turun kepada yang paling kecil. Artinya Allah memulakan untuk khas perintah, ibadah, suruhan, syariat, salawat. Innallaha, Allah dulu. Apa makna Allah berselawat? Apa makna Allah berselawat? Di kalangan ulama-ulama tafsir, mereka memberikan beberapa maksud Allah selawat. Kadang-kadang ada orang tanya, dia kata Allah selawat macam mana? Kita selawat, kita tahulah Allahumma salli ala Muhammad kan. Kita berselawat pada Nabi artinya kita meminta kebaikan kepada Nabi, meminta kemuliaan kepada Nabi. Tapi kalau Allah kata dia berselawat, apa dia maksud dia? Allah berselawat. Dahsyat tuan-tuan. Allah berselawat tu. Sebesar-besar ibadah salawat ni, kira Allah kata dia selawat. Kata para ulama, Allah berselawat dengan maksud Allah memberikan kemuliaan, Allah mengangkat kedudukan, dan Allah memberikan tempat yang terpuji kepada nabinya. Sebab itu bila Allah kata dia selawat kepada Nabi, kita tak selawat pun tak ada apalah. Kita tak selawat pun Nabi tak heran lah. Tapi kita selawat itu kerana tanda terima kasih, tanda hubungan kita dengan Nabi. Bukan kerana Nabi nampak yang lupa selawat kat aku, siang kat aku. Dah. Man, selawat. Cuma masalah masyarakat kita demikianlah. Dia jadikan selawat ni hiburan, bukan ibadah. Dan satu trend yang bahaya dalam masyarakat kita ni, apabila dia nak jadikan agama entertainment, agama hiburan. Dia mai ceramah, dia nak seronok. Dia mai semayang, dia nak seronok. Dia mai apa-apa mengaji, dia nak seronok. Dia kira agama ni nak bagi seronok. Hak tak seronok, dia tak mau. Lepas itu dia nak kena menyanyi, dia nak kena bergendang, dia nak kena bergencok, dia nak kena meriah. Meriah baru seronok. Dia kata, apalah mereka ni, majlis apa ni, sengak sunyi. Dia nak meriah. Agama ni dia nak jadi meriah macam pampir. Macam pampir tahu pampir? Dia seronok, dia ada malik-malak, lampu liklak. Dia mau lagu tu. Kan? Majlis ilmu pun bergendang, bergencok, menari dalam masjid, berpusing lagu Turki tu. Tahu Turki tu? Tu dia boleh bayar orang kalau boleh pakai kain tu pakai duk pusing, kembang semacam lah. Seronok tak? Syok. Siapa tak syok kan? Buh DK Barat. Tapi DK Barat ni kita tak payahlah buh DK Barat. Kita buh lagu-lagu nasyid. Bergendang syok. Lepas itu tuan-tuan tengok ada trend masyarakat kita, dia nak cari keseronokan dalam agama. Dia bukan nak buat ibadat, dia nak berseronok. Pi ramai-ramai dulu kita nampak di konsert, di majlis selawat. Menyala lampu. Kan? Cuma dia tukar sikit apa? Dulu kalau pi pakai lok jin, pakai t-shirt lah, pi pakai jubah, merayun-merayam. Menyut pi pakai jubah. Tapi tak ada beza, pengisiannya lebih kepada berseronok. Lebih kepada happening. Syok. Kan? Lepas tu ada apa lagi? Ada majlis selawat. Tuan-tuan, ada majlis selawat dia pi bubuh tarian naga. Ni tanya depa ni. Depa ada rakam ni. Ada tarian naga?
Boh tarian ni naga ni tongtang tongtang tongtang, majlis selawat bunyi syok. Naga pun dia jadi gencok sakan dekat selawat. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita kena balik agama ni kepada yang asal Nabi bawa tu. Macam mana Nabi selawat, macam mana sahabat selawat, macam mana Nabi buat. Yang tu, yang original, yang tulen, yang benar. Dan dalam ayat ni lah saya nak sebut kat tuan-tuan, apabila Allah menggunakan yusalluna, orang belajar bahasa Arab dia akan tahulah yusalluna fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' artinya apa? Present tense, future tense. Artinya menunjukkan benda itu senantiasa berlaku. Senantiasa berlaku. Yusalluna, Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Dia tak guna telah berselawat, tak. Dia kata sedang berselawat, akan berselawat, sentiasa berselawat. Jadi kalau Allah dan malaikat sentiasa berselawat, takkan kita lebih hebat kadang-kadang. Allah kata dia sentiasa selawat, aku sekali-sekala cukup ah. Aku kadang-kadang cukup ah. Teringat aku selawat ah, tak teringat tak payah. Sakan. Maka sebab itu hadirin mukminin, kemudian Allah tutup. Allah kata sallu, perintah tu, sallu, selawatlah kamu. Lagi sakan depa, sakan. Bila mai datang satu masa depa mangkit. Ni pun majlis maulid ni depa mai. Di setengah tempat dia letak kerusi. Dia letak kerusi tengah. Kepercayaan Nabi hadir dalam majlis tu. Nabi hadir dalam majlis tu, duduk atas kerusi tu. Mangkit. Mangkit tu yang Tok Guru ni Aziz kata, apa siapa kita mangkit? Dia kata apa? Kalau tak silap saya, tuan-tuan, sat lagi ni saya nak tanya tuan-tuan, dalam tahiyat tuan-tuan selawat? Selawat? Awak tak mangkit? Awak tak mangkit? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy, assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha illallah. Allah mangkit. Allahumma salli. Tak mangkit. Selawat yang paling afdal dalam solat pun kita tak mangkit, tiba-tiba mai dalam majlis kita mangkit. Mangkit Nabi mai. Hui, dahsyat. Hatta di kalangan sahabat berperang, berselisih, bertelingkah, Nabi tak mai. Majlis depa Nabi mai. Sebab itu hadirin mukminin, kita selawat dengan cara Nabi. Pasal benda ni ibadah. Kalau sepasal tu, bila turun ayat ni, sahabat pergi tanya Nabi, macam mana nak selawat? Nabi tak kata hampa balik pergi karang ke diri pandai-pandai. Tak. Sahabat kata kami tahu nak salam macam mana, tapi kami tak tahu nak selawat. Bila turun ayat ni, sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah kamu kepada Nabi. Depa tak pernah tahu. Depa mai tanya Nabi, ya Rasulullah, Tuhan suruh kami selawat, kami tak pernah tahu macam mana nak selawat. Macam mana cara yang nak selawat betul? Depa suruh Nabi ajak depa. Tengok tuan-tuan, sebesar-besar manusia, sahabat Nabi pun pergi tanya Nabi macam mana nak selawat. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi ajak, Tuhan suruh, Nabi ajak. Dalam ayat ni dia tak habaq nak selawat lagu mana, Nabi yang ajak. Cukup mah. Tiba-tiba mai kita kata hak tu tak apa nak ngam, tak apa nak tak apa nak kemah. Oh, berat kan. Dia kena adalah panjang lah kan. Lalah kali dia bubuh hanana hananu hanani kan. Tu bukan selawat, tu menyanyi kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, perbanyakkanlah selawat di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, dia akan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.